Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat yang dapat mengikuti FB Live saya hari ini. Hari ini apa yang kita cakap adalah sesuatu yang ada hubung kait apa yang kita cakap 2-3 hari sudah. Ya, terutama sekali berhubung dengan apa yang dikatakan macam mana kita nak tengok keseluruhan skill yang perlu ada supaya kita dapat mempertingkatkan lagi, dengan arti kata membolehkan kita menjayakan suatu usaha untuk merealisasikan matlamat yang telah tentukan. Ini perbincangan saya hari ini bukan sekadar ni kita nak put into practical. Jadi saya bukan too much macam nak mengajar coaching atau tidak. Ini merupakan satu sembang-sembang yang memberi makna kepada orang yang berminat dan memerlukannya. Oleh itu saya rasa sekiranya apa yang saya cakapkan di sini, insya-Allah saya berharap tuan-tuan dan puan-puan boleh mengambil satu iktibar dan secara tak langsung boleh menjayakan sekiranya tuan-tuan telah meletakkan satu ketetapan atau matlamat. Ini salah satu teknik yang saya akan tentukan. Sebab sebelum ini kita telah bercakap berhubung dengan penentuan matlamat, bagaimana matlamat telah direka cipta, terutama semasa perbincangan dengan coach. Yang kedua, bagaimana cara percakapan daripada coach boleh membuka minda orang yang berdepan dengan kita, terutama coachee atau klien, supaya dia lebih aware, jadi self-awareness apa yang diperkatakan dan dapat melihat sesuatu daripada sudut yang berbeza, ataupun kita dia widen up dia punya perspektif, ataupun dia punya world view terbuka dengan luas, terbentang tanpa berlaku blind spot. Dan di samping itu juga kita telah membincang bagaimana hasil daripada pendengaran, bagaimana pendengaran yang berteraskan pada conundrum ataupun dengar the fact yang disampaikan, hasil dari perbincangan di antara coach dengan klien secara tak langsung memberi idea secara yang lebih luas. Dengan arti kata kalau terdahulu apa yang dimaksudkan sesuatu oleh pelanggan kita, coachee kita, klien kita tadi, akan berlaku sedikit anjakan paradigma, maknanya telah berubah. Mungkin terdahulu dia masih memegang makna sesuatu. Bila dikatakan internet, dia ingat menggunakan komputer saja. Bila dikatakan menggunakan multimedia, menggunakan komputer saja. Bila menggunakan perkataan multimedia, dia lebih luas. Dia meliputi internet, WhatsApp, semua. Jadi hari ini kita akan jumpa beberapa isu-isu baru. Dan kalau kesempatan, mungkin kita ada tetamu. Ini tertakluk kepada keadaan dia orang di mana dan bagaimana, sama ada mereka dapat mendengar siaran saya ini dengan luas, dengan jelas, gambar dengan jelas, suara dengan jelas, insyaAllah mereka mungkin boleh masuk. Ada yang datang dari utara, ada yang masuk dari Pahang ke, atau Johor, kita tak tahu. Okay, insyaAllah mudah-mudahan mereka dapat join. Jadi pada sahabat-sahabat yang telah mengikuti kita ini, sekarang ni saya belum tengok lagi di Facebook, tolong bagi sikit maklumat sama ada suara boleh dengar dengan jelas ataupun tidak. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih. Oh ya, saya mula melihat ni. Terima kasih kepada saudara Muhammad Nizam. Nizam yang asal dari utara dan sekarang ni bertugas. Dia juga dulu biasa mempelajari coaching. Dengan jelas dia katanya suara saya sekarang ni dia bercakap daripada, saya ingat mungkin daripada Ceras kot ya. Dan selamat datang. Assalamualaikum Cikgu Jinggo dan Cikgu Hafni menyatakan Assalamualaikum. Saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta jasa baik Cikgu Jinggo dan Cikgu Hafni tolong maklumkan, ya Cikgu Hafni kata suara dengar dengan jelas. Cikgu Jasni Hafni berada di mana ni? Masih di Johor Bahru ke, di Kuala Lumpur ke, di Timur ke, mana tolong maklumkan sama. Jadi alhamdulillah saya dapat sedikit feedback, jadi boleh mendengar suara dengan jelas. Ini sesuatu yang kita rasakan, satu yang membanggakan. Jadi saya boleh concentrate on my talking. Yang kedua,
Hari ini kita akan bincang lebih detail sikit apa yang kita cakap semalam, tapi kita nak cuba put into practical. Ya. Dan kita nak sembangkan sekiranya kita bercakap dengan orang ramai, dalam 5 orang, 10 orang, cakap kita yang boleh memberi orang kata sedikit banyak renungan ataupun berlaku fokus. Atau selalunya bila kita cakap, orang depan kita dia tak fokus kepada kita. Mata dia tengok sana, tengok sini, dia tak fokus. Tapi macam mana kita cakap, dia boleh fokus. Sebab tu setengah yang effective leader dia bercakap, orang bawah cakap sekali terus dia buat dan memahaminya. Itu pun merupakan satu teknik juga tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hari ini kita akan sembang sesuatu skill, sama ada seorang coach dan sebagainya, yang perlu kita tingkatkan. Begitu juga peranan kalau seorang tu seorang coach, mentor, konsultan dan sebagainya. Dan terdapat sekarang ni daripada sudut berbagai-bagai sudut pandangan yang kita boleh faham. Ada satu buku yang ditulis dalam tahun 2020 yang ditulis oleh Daniel Susskind bertajuk A World Without Work. Dia kata sekian dunia tanpa kerja. Banyak orang risau pasal pakai AI, Artificial Intelligence, pakai disruptive technology. Kita sekarang ni dalam era sosial, alright? Dalam social media, social era, yang mana social era ni perubahan banyak berlaku tanpa kita sedari. Tapi sekarang ni kalau melihat daripada buku yang ditulis oleh kita katakan Daniel Susskind tadi dalam tajuk A World Without Work, dia kata terdapat beberapa perkara penting yang dia boleh melihat. Terutama dia melihat daripada keupayaan efektif. Keupayaan kita, orang kata, boleh memberi pengaruh, memberi pendapat pada umum dan mendengar dengan seadanya. Kita tahu di luar sana didapati di dunia fizikal dan di dunia spiral kognitif. Spiral kognitif atau kognitif sphere dalam dunia pemikiran lah kan banyak guna, kita katakan guna banyak kognitif lah. Saya sebut silap nanti orang silap marah pula. Kognitif terlalu banyak, kita lupa social emotional. Kita lupakan langsung tentang emosi dan sebagainya. Jadi terdapat mesin-mesin sekarang ni yang boleh menjalankan tugas yang memerlukan keupayaan efektif, yang mempunyai kuasa dan pengaruh. Macam kita pakai open source, kita ada big machine, kita ada big language, kita ada orang kata algorithm semuanya. Sehingga setengah tu melebihi kepada kapasiti cuba nak memahami kapasiti perasaan dan emosi. Dan dengan menggunakan mesin, robot dan sebagainya, mereka cuba nak orang kata emulate bagaimana perasaan dan emosi. Kalau tuan-tuan tengok robot pun ada lah sekarang ni kan. Malah keseluruhan bidang sains komputer. Dalam bidang sains komputer yang dikenali sebagai effective computing ataupun Melayu kata perkomputeran yang mempengaruhi. Komputer tu ada cara teknik yang mempengaruhi cara kita buat sesuatu. Yang dikasihkan khas untuk membina sistem yang boleh melakukan tugas yang kita katakan tadi supaya dia boleh rasa emosi, perasaan, berbau dan sebagainya. Itu di dalam perancangan dan sedang berjalan. Maka di sinilah baru kita ketahui bahawa di zaman ini kita memerlukan pengetahuan dari segi social emotional development, pembangunan social emosi. Bagaimana pergaulan kita antara satu dengan lain, bagaimana perbincangan kita, bagaimana pembuka kata kita, bagaimana pencapaian kita bertakluk kepada kedudukan emosi seseorang, terutama sekali hubungan antara satu dengan lain. Seganding dengan ilmu kognitif, sekarang ni terlampau banyak ilmu kognitif, kita kebelakangkan pengetahuan tentang social emotional. Social emotional ni yang terpenting sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Dan sering kali kita dapati bahawa sekarang ni banyak maklumat kita ketahui. Perubahan, because data banyak, kita banyak pakai di komputer sekarang ni, banyak menggunakan big machine, mendapat maklumat big data, dapat sebab tu dia boleh mengenal pasti sesuatu maklumat yang diberi itu menuju kepada satu arah yang memberi pattern, dia memberi corak-corak tentang seseorang yang buat keputusan. Saya terbaca di dalam artikel yang ditulis oleh Alan Moore. Jadi yang ditulis di dalam website, dia ni adalah seorang senior client partner. Nama dia Alan Moore. Iaitu daripada Korn Ferry, iaitu satu international
consultant body yang terkait, yang terhebat di dunia. Dia tulis tentang coaching for 21st century. Ini saya nak bagi sikit background. Okey, insyaAllah saya harap ini mungkin boleh masuk ke. Apa yang disebut, dia kata, di zaman sekarang ni serba-serbi yang tertakluk pada kepantasan, sesuatu yang tak menentu, dan terdapat complexity of global market intensity. Dia kata, market intensified, dia kata market cukup pantas berubah tanpa kita ketahui. Jadi, pemimpin-pemimpin leaders must learn to navigate this fast moving landscape. Jadi pemimpin kena memahami especially leadership dalam bisnes dan sebagainya, bagaimana mengatasi perkembangan yang luar biasa di dalam landscape perniagaan. Iaitu dengan mengambil kira beberapa peluang-peluang challenge yang terdapat sekarang ni. Jadi samping itu juga mereka ini mestilah menyesuaikan, adapt, parallel perkembangan dengan perkembangan evolusi sesuatu, sama ada peningkatan toolkit. Coach pun kena tingkatkan toolkit dia. Toolkit dalam coaching dia. Ini termasuklah pengalaman real time. Macam kita melaksanakan dan mengetahui juga setengah daripada teknologi based coaching dalam bentuk yang mana memberi global location, mengetahui dan bagaimana kita menggunakan metodologi kita bukan saja untuk individu tetapi untuk mengetahui sistem-sistem yang sesuai. Di samping juga macam mana mempertingkatkan tim. Jadi kalau tuan-tuan perempuan punya NGO, macam mana kita nak bantu orang, inilah teknik-teknik yang kita cakap. Tapi yang detail lagi kita belajar lah. Bila kita belajar, ini merupakan satu landscape yang saya cuba sampaikan. Dan maka di sinilah bagaimana perlunya seseorang leader atau coach tu kena ada agile. Dia kena ada agility. Kepantasan tu dia kena tahu mengikut perubahan masa dan zaman. Dan sekarang ni, apa yang kita ketahui bukan saja kita nak tahu sesuatu tu yang uncertain, tetapi kita nak tahu macam mana kita nak menentukan workforce ataupun tenaga ataupun kita punya persatuan, kita punya member dapat mengetahui vision kita, memahami sesuatu dengan jelas dan kita dapat melihat bahawa apa yang kita cakap ni mengikut keperluan perubahan masa. Jadi maka di sinilah kita nak katakan mempertingkatkan capability supaya meningkatkan kapasiti, di samping itu meningkatkan kita punya kompetensi. Saya dah terang dah sini, capability, capacity dan sebagainya. Dan maka di sinilah kita kena tahu bahawa sesuatu yang kita hadapi sekarang ni, dia ongoing, selalu dalam bentuk pembangunan, perkembangan. Ya. Maka di sinilah kajian dia dapati, salah satu tool yang patut ditingkatkan ialah listening tool, listening pendengaran. Kedua, macam mana kita nak tahu, mungkin 10 tahun akan datang lagi, banyakkan orang yang berpengalaman pun dia kena update balik dia punya knowledge dan sebagainya. Sebab itu learn, unlearn and relearn. Ini under lifelong learning, pembelajaran sama hayat. Tak kira lah apa ilmu you belajar. Bidang apa, sama ada tingkat lagi dalam bidang profesional you dan tingkat you dalam bidang akademik, tingkat you dalam bidang vocational dan sebagainya. Dan dikajikan banyakkan lebih kurang 19% daripada coach yang ada pengalaman 20 tahun buat coaching dan juga sebanyak 64% coach yang punya pengalaman 10 tahun. Mereka ni kebanyakan menggunakan dan mempelajari coaching dan cuba mendapat certification. Walaupun dia dah coach selama 10 tahun tapi dia belajar lagi. Yang itu terdiri pada 69% of coaches yang dia buat kajian. Dan lagi satu, dia kata 19% banyakkan coach ni ada pengalaman 20 tahun. Dia pun belajar lagi. Jadi menunjuk kata bagaimana pentingnya kita kena meningkatkan kita punya ilmu, terutama dalam segi skill dan sebagainya. Sebab ilmu dan skill mestilah seimbang. Kalau tidak, kalau kita tak dapat membantu nak melaksanakan dalam bentuk bridging the gap between konsep dengan implementation, dan benda tu jadi susah. Sebab tu saya cuba sampaikan kepada sahabat semua, perkara yang saya cuba sampaikan sekarang ni, saat lagi kita bincang dengan lebih detail. Soalan dia, mengapa sekarang ni kita fokus pada coaching? Jadi, ini merupakan latar belakang pada seseorang yang ingin mempelajari coaching. Mengapa sekarang ni? Tak kira lah apa-apa yang dia dah belajar, tapi dia kena tahu juga coaching. Salah satunya ikut yang dikatakan oleh Alan Moore ni, dia kata, satu pembangunan diri yang mesti berteraskan kepada coaching yang berkesan
yang mana dia dapati 96% of organisasi dan individual, tiap-tiap orang, dia mesti mempertingkatkan dia punya performance. Dia kena usaha meningkatkan performance. Performance tu ialah kompetensi. Kalau kita pergi direct nak mempertingkatkan kompetensi, tak berlaku. Dia jadi macam seniora, saya dah tahu dah sebenarnya. It must go down deep to the source of your competency. Kompetensi bermula daripada capability, filter through capacity, baru dapat kompetensi. Jadi, di manakah capability-nya? Tertakluk pada dua, iaitu social emotional dan cognitive. Selain dikatakan maksudkan social emotional, the way you make meaning. Kalau kita masih berpegang pada meaning yang lama dengan keadaan sekarang, maka kita tak dapat mempertingkatkan usaha kita menggunakan teknik-teknik baru, menggunakan tool-tool baru. Banyak kena unlearn, relearn, learn, unlearn and relearn. Kadang-kadang susah sekali nak unlearn. Sebab tu setengah orang dia tak mau buat lah, dah sudahlah, dia tak mau lah. Because dia tak boleh unlearn, relearn and learn. Yang kedua, kognitif. Pemikiran. Bila kita pemikiran, kalau kita berteras hanya kepada logik saja, tak mencukupi sekarang ni. Tak mencukupi. Logik tu ada keperluan. Mesti tahu. Tetapi dia mestilah melepasi kognitif. Yang tu dia kata remediation antara logik, faham logik dan reasoning menyebabkan berlakunya sesuatu inovatif, apa kata kreatif dan sebagainya. Yang berikutnya, dia maklumkan di sini terdapat lebih kurang 90% kepada pemimpin-pemimpin dalam bisnes nak meningkatkan sama ada management dia ataupun coaching dia, mereka kenalah cari jalan macam mana nak meningkat sesuatu, ialah melalui coaching. Dan ini dia katakan daripada 77% respondent indicated that coaching had significant or very significant impact on at least one of 9 business measures. Dia kata daripada ni 77 responden yang menjawab survey dia ni mengatakan coaching ni punya significant yang positive impact daripada at least salah satu daripada 9 measures, 9 business measures. Misalnya productivity. Productivity constitute 60%. Employee satisfaction constitute 53%. Dan semua ni diterangkan di dalam buku yang ditulis oleh Improved by the Coaching Anderson 2001. Rajin-rajin tengoklah. Dan di sini juga yang mana diperlunya kita kena build kita punya reporter, meningkatkan lagi kita punya kebolehan. So, macam mana keadaan, apakah tim coaching sekarang ni? Oh, tuan-tuan dan puan-puan, selain tidak lain apa yang pernah saya sebut. Pertama kali, kita kena tingkatkan skill pendengaran. Kedua, tingkatkan empati. Empati ini social emotional, bukan sekadar pinpoint empati, tidak. How to do it in a practical way. Kemudian, berikutnya diikuli dengan orang kita katakan yang paling senang, bagaimana kebanyakan pemimpin ataupun leaders-leader di peringkat C-suite leaders. Mereka sangat-sangat memerlukan coaching. Ini gambaran yang saya beri setakat ini, mudah-mudahan sedikit banyak membantu. Sebab perkara ini yang saya sebut menyentuh 3 benda. Dia menyentuh tentang behavior. Right? Behavior ni kalau dibuat selalu dengan ikuti dengan skill, dia akan membentuk jadi attitude. Jadi attitude ni kalau benda behavior yang kita buat selalu diulang kaji jadi attitude, maka jadi second nature. Maka jadi second nature, maka dari sudut dah penglihatan, meaning making, pemikiran kita berteraskan dan yang dikatakan nilai. Values. Anda social emotional. Jadi daripada behavior, kelakuan kita, berulang kali kita buat menyebabkan jadi satu attitude. Benda attitude ni yang boleh coach. Because dia ada 3 benda. Satu aptitude, pergi training dulu. Dah pandai, kita dah jadi guru, baru kita boleh coach. Because attitude kita menjadi seorang guru. Attitude boleh di coach. Kalau aptitude tak boleh pergi training. Alright? Dan last kali daripada aptitude, kita pergi ke coaching, iaitu attitude. Last kali available resources. Itu tertakluk kepada bagaimana fokus kita terhadap tugas kita lakukan. Inilah kata human value and tech driven dalam buku yang ditulis oleh Peter Drucker. Bukan Peter Drucker, yang ditulis oleh kita punya dan buku 5.0 marketing. Alright, yang ditulis oleh Philip Kotler. Buku ni dah popular dah. Jadi itulah rambang pembukaan minda buat sementara ni. Saya ingin
Jadi kalau ada sahabat-sahabat ingin bertanya, boleh sebelum saya lanjutkan lagi perbincangan saya. Ya, di depan saya sini saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Hafni dan Cikgu dan juga Cikgu Jinggo, Mak Nizam, terima kasih. Ikut Cikgu Hafni kata, adakah ianya bermaksud seorang coach perlu mengikuti peredaran zaman, sentiasa upgrade knowledge? Kita dalam ilmu ni memang bukan dia coach kena update sekarang ni. Silibus yang kita belajar di universiti sekarang ni, di sekolah menengah pun dah ada. Menunjuk kata kematangan dalam membentukkan ilmu dah mula. Yang kedua, kalau dulu hak yang dulunya kalau di peringkat universiti final year pun dah ada peringkat sekolah menengah. Jadi silibus tu dah berkembang. Kalau kita tak belajar, kalau kita yang dah belajar ilmu ni kita tak update knowledge kita, macam mana kita nak bantu dia orang? Banyakkanlah ni kita orang kata on merit base. Alright. A sana, A sini. It's good. Tapi ingat dia kena balance dengan social emotional kita. I mean how we behave ourselves. Jadi perlu ditingkatkan, ya. Kalau dulu kita tak pakai komputer, sekarang ni kita kena pakai komputer. Kalau dulu orang tak mau pakai Zoom ni semua, tapi pakai kelang kabut lah pakai Zoom. Kadang-kadang duduk di kita kopi pun kita boleh buat Zoom. Betul apa? Benda ni dah jadi keperluan. Itu kena unlearn. Cara dulu kita menulis, lah ni orang tak tulis, tapi saya minat menulis juga. Orang pakai handphone. Di handphone tu, everything there. Handphone is one thing that orang kena belajar. Di situ ada komputer, di situ ada algorithm, di situ ada untuk buat marketing, di situ ada buat communication. Handphone ni bukan untuk communication saja. Dia alat hiburan pun ada di situ. Semua ada di situ. Itulah sesuatu yang cukup jelas. Jadi kalau kita tak mempelajari cara nak gunakan handphone, macam mana kita nak gunakan tool ini? Sebab tu everything ada upgrade, dia ada modul. iPhone 13, iPhone 12, 13. Why? Dia kena update the system. Sedangkan kita tak update kita punya knowledge, macam mana kita nak equally balance perkembangan diri kita dengan perkembangan semasa di luar. Dan itu jawapan saya, Cik Hafni, Cikgu Hafni. Okey, terima kasih. Okey, jelas sekali. Okey, harap baik, jelas Doktor. Okey, Cikgu Jafni kata dia jelas. Jadi sulung tolong share kalau siapa ada. Terima kasih Cik Mak Nizam. Satu share tu harap terima kasih Cikgu Jenggo dan juga Cikgu Hafni, termasuk Mak Nizam, tolong share, dan juga sahabat kita ni seorang ni tu Cik Muhammad Ilyas Mokhtar. Sila kalau boleh tolong share sama Cik Ilyas. Terima kasih. Okey, terima kasih pencerahan. Terima kasih Cik Rosli Saad. So harap Cik Rosli Saad pun tolong share supaya sahabat-sahabat kita banyak mendengar ni. Ini merupakan satu pembuka minda maklumat yang terpenting yang saya lakukan. Dan kalau sekiranya tuan-tuan ada soalan, terima kasih Cikgu Hafni kerana Cikgu Hafni telah menulis soalan yang mana saya telah memberi jawapan. Cikgu Hafni tanya, adakah ianya bermaksud seorang coach perlu mengikut peredaran zaman, sentiasa upgrade knowledge? Yes. Saya sendiri kena belajar. Sekarang ni, kita main sekarang bila main coaching, kita pakai dengar orang cakap, kita agak macam ni, kita tanya soalan. Sedangkan kita tak mendengar dengan teliti. Mendengar kata, kita dengar every word yang dia cakap. Alright? Sebab words are internally generated mirage. Kataan hasil dari nur hati kita. Jadi kalau kita tak mendengar apa yang disampaikan, kita andaikan apa yang dimaksudkan dengan apa yang kita faham di kepala. Sedangkan si yang berkata itu mempunyai maksud, makna yang tersendiri tanpa kita memahami. Jadi maka di sini perlu mengetahui. Sebab itu perlunya mempelajari ilmu coaching. Dengan arti kata membelajar, bukan sekadar nak dapat paper. Belajar. Jadi, of course paper itu mustahak lah. Tapi lebih baik kita praktiskan. Nak praktis tu memerlukan guru-guru yang boleh mentor. Guru-guru memberi petunjuk. Banyak mentor-mentor dan coach-coach berpengalaman di sini. Ya. Pengalaman ni ada dua benda. Satu, pengalaman bukan saja pengalaman di dalam melaksanakan coaching. Dia ada man hours dia. Dia kena bertingkatkan. Banyak sekarang ni kursus kata challenge. 20 hours challenge dan sebagainya. Itu satu teknik terbaik untuk meningkatkan skill. Itu merupakan practicality. Sesuatu yang kita fikir bahawa
what we think now, what we do, sometimes dia ada berlaku perubahan masa. Ingat, whatever we say now is not going to same. Masa sekarang ni takkan sama dengan masa yang telah lalu dan takkan sama masa yang sudah. Sebab at this moment of time, what we say, we subject ourselves to the situation di mana keadaan kita ada dan bagaimana kita bercakap dan bagaimana keadaan kita. Tenang dan relax. Kalau besok kita kelang kabut dan sebagainya, mungkin kita cara penyampaian tak dapat memberi dengan jelas sebab kita tak bersedia. Mungkin suasana tak berapa elok seperti hujan, line terputus dan sebagainya. Terima kasih Cikgu Hafni, dan saya tertarik apa yang Cikgu cakap. Apakah yang dimaksudkan? Betul. Jadi di sini satu peningkatan meaning making, satu makna yang Cikgu Hafni cuba memahami apa yang disampaikan. Itulah meaning making. Jadi bila bertanya sedemikian, secara tak langsung, Cikgu tanya saya, adakah perlu orang coach mesti mengikut peredaran zaman, sentiasa upgrade knowledge? Yes. Kalau kita tak update knowledge kita lepas belakang, macam dinosaur. We don't want to be a dinosaur. Dan sebab tu setengah orang, dia kata dia tak mau buat lah. So dia stop lah. So kalau dia nak buat, dia kena update. We have to keep on reading. Reading means the sense that every day banyak buku-buku baru ditulis, tuan-tuan dan puan-puan. Buku-buku yang relevan to this. This is just indicators. Dia cuma bagi pembuka minda. Itu sahaja. Tapi insyaAllah whatever we do ini, insyaAllah dengan kehendak Allah. Kita berusaha, insyaAllah Tuhan yang memberi rezeki. Ingat tu, Allah saja yang memberi rezeki, kita hanya ambillah ibadah sebagai melaksanakannya. Sebagai satu cara untuk kita meningkatkan diri kita dan juga masyarakat. Kalau yang berkeperluan untuk sharing dengan masyarakat. Ya, sekejap. Okey, jika ada apa-apa soalan, saya harap sila tulis di di Facebook saya ni. InsyaAllah saya akan cuba memberi jawapan yang seringkas yang boleh. Sebab yang ni bukan kita, ini merupakan satu penjelasan atau orang kata sesuatu yang memberi maklumat yang boleh membantu seseorang rasa lebih, orang kata lebih mudah dia memahami. Dan apabila kita rasa mudah, maka boleh kita menjalankan tugas. Yang kedua, kalau coach tak update knowledge dia, confidence level dia mungkin tak meningkat. Dia memerlukan peningkatan dalam confidence level. Sebab the more we learn, the more we improve ourselves. Dengan praktikal yang kita ada, menjadi kita orang yang betul-betul memahami apa yang kita lakukan. Jadi kita sentiasa bersedia. Bukan main-main kita terkejut. We don't have to be surprised all the time. Kita kena mendengar seadanya. Ikut komen yang saya boleh tengok komen yang tulis oleh Cikgu Cikgu Hafni. Cikgu Hafni kata, apa yang saya dapat lihat di sini adalah ianya sangat berkait dengan hipnoterapi dari kepahaman personal. Okay. Finding the real problem dengan mendengar dan finding solution from the real problem. Ini perkataan ni adalah satu perkataan yang saya boleh kupas. Saya boleh kupas. Tapi memang betul lah. Okay, because hypnotherapy, you are looking for the problem. It's correct. You want to find ways so that orang tu menyelesaikan problem dia. Tetapi dia berteraskan kepada skrip yang dicakap. Itu kata content. Itu yang sebut sebutan. Tetapi saya mendengar lebih tinggi lagi, bukan saja content, kepada structure yang menyebabkan keluh spontan content tu. Jadi terima kasih satu penulisan yang terbaik yang disampaikan oleh Cikgu Hafni. Selamat jaya. Saya ingat cikgu ni memang mendengar. Dengan itu mendengar ni pula ada lima peringkat pendengaran. Ini saya cakap dari sudut coaching. 5 peringkat pendengaran. Sekarang ni banyak kaum mendengar pendengaran kebiasaan saja. Itu peringkat kedua. Dia ada tingkat ketiga, keempat, kelima. Apakah karakteristiknya? Yang tu kena belajar. Apa yang disebutkan menzahirkan pendengaran dia menceritakan sesuatu, itu kena belajar. Itu kena dipimpin, dididik dan sebagainya, makan masa. Ya. Thank you very much Cikgu Hafni. Ya, lagi kalau ada sesiapa lagi ingin bertanya macam yang ditanya oleh ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Hafni. Wonderful, terima kasih Cikgu. Saya ucapkan terima kasih Cikgu ni orang hebat. Sebab saya tahu Cikgu memahami apa yang saya sampaikan ni dan secara tak langsung
cikgu menggambarkan bahawa ini merupakan orang kata satu sharing yang terbaik. Jadi kalau ada siapa lagi, mungkin Cikgu Jinggo ada apa-apa cikgu nak ingin sebut, cakap dengan saya, sila cikgu. Saya masih berada di sini lagi sebab apa yang saya sampaikan itu pun kuat information yang saya bagi ni secara tak langsung memberi sedikit banyak maklumat. Mungkin anda ketahui, dan kalau yang belum tu mungkin ada sedikit penambahan. Tapi kalau yang ketahui ini dapat melihat dari sudut yang berbeza. Okey. Dan mungkin Cik Nizam, ada apa-apa pandangan untuk Cik Nizam? Kalau Cik Nizam nak cakap, okey. Okey, nanti saya tengok pula di sini siapa lagi yang memberi jawapan. Nanti saya tengok. Okey. Terima kasih, jelas. Alright. Okey, JB suara jelas ya. Terima kasih. Okey. Terima kasih kat Cik Mat Nizam. Harap tolong share lah dengan kawan-kawan lagi. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Nanti saya tengok di sini pula. Okey. Okey, bagus. Jika ada apa-apa pertanyaan, sila tulis lagi kepada saya. InsyaAllah saya akan forwardkan pada, saya akan beri jawapan pada tuan-tuan semua. Seperti soalan yang tanya oleh Cikgu Hafni tadi. Bagus. Sana saya nak tengok. Okey. Cikgu Jinggo. Okey. Okey, terima kasih. Jadi kalau ikut di sini, apa yang saya boleh terangkan sini, semua pendengaran melibatkan pendengaran, sama juga counselling, NLP, selain pada observation. Dalam coaching pun kita ada observation ya. Sama juga lah hypnotherapy, sebab hypnotherapy ni semua meta course semua berteraskan pada NLP ya. Is advanced stage. Dia punya tok guru kita ialah Dr. Ben Fadil, right? Dan dia memang pakar dalam bidang hipnoterapi, itu bidang dia ya. Satu yang kelebihan yang ada kita, sebab bila ada master hipnoterapi seperti ini, memudahkan penuntut yang belajar, bahkan dia membantu, dia orang tak memberi satu mentoring yang terbaik, menggalakkan orang melihat sesuatu dalam satu bentuk yang betul, iaitu yang positif. Dan di samping itu juga saya ingin nyatakan di sini apa yang saya sebut kepada tuan-tuan dan puan tadi berhubung dengan attitude dan sebagainya. Saya dapat lagi beberapa benda yang kita ketahui sekarang ni. Kalau kita melihat sekarang ni, dalam especially dalam orang melaksanakan marketing, dia pertama sekali ia berteraskan kepada data driven marketing, data driven. So dia memerlukan maklumat juga ya. Jadi kalau dulu kita kata kita mendapat maklumat, maka kita dapat maklumat baru kita dapat data baru dapat maklumat. Tetapi kajian yang buat terbaru ni, data is already second stage. The first stage ni dia kata noises. Daripada noises, daripada conundrum, perkara yang kita rasa tak penting, maka di situ, di sebaliknya ada terselip maklumat terperinci. Itu mesti dilatih, dibimbing lagi. Daripada noises kepada data, kepada information. Kepada information baru dia pergi buat decision. Pada decision dia pergi peringkat wisdom. Right? Jadi banyak peringkat kita ketahui. Dan di sinilah kadang-kadang dia orang menggunakan macam-macam apa? Dia kata dia gunakan predictive marketing, dia menggunakan augmented marketing, dia menggunakan contextual marketing. Dan dia sebut juga marketing agile marketing. Jadi ubah sesuai ikut keadaan masa. Maka terjawablah soalan yang apa tanya oleh Cikgu Hafni tadi. Maka sesuatu yang kita buat tu memang sangat-sangat penting bagi kita untuk apa kita katakan meningkatkan dalam bentuk learn, unlearn and relearn. Kita kena update knowledge.
Jadi kepada tuan-tuan yang mengikuti semua, saya ingin maklumkan yang mana bermasuk, saya nama Syakir Mustafa, iaitu Master Certified Developmental Coach yang punya exclusive right for Asia Pacific Region. Jadi kalau minat, bolehlah register dan belajar dengan saya, dan saya akan mula bila masa saja. Dan yang kedua, saya mengalu-ngalukan jika ada komen, feedback seperti soalan yang dikemukakan oleh Cikgu Hafni tadi, is the best. That's how we learn. Kita interact antara satu dengan lain. Yang ketiga, ada sesuatu perkara yang menimbul pertanyaan ataupun ingin penjelasan, sila kemukakan. Jadi, cara tak langsung, apa kita melihat sesuatu, kita orang kata memberi peluang pada orang yang memfikir. Kadang-kadang kita berfikir, kita memikir, kita terfikir. Suasana ni menyebabkan berlaku sama ada memikir, terfikir atau fikir ikut keadaan dan suasana. Jadi, okey, cikgu kata noises. Okey, noises ni cikgu, sesuatu yang maklumat yang rambang, kita tak tahu apa dia. Kadang-kadang orang kata, itu tak boleh kira, kita kira data. Okey, data ni mengikut maklumat yang mengikut apa yang kita minta. Alright? Isi borang ni. Maka bila dia isi borang tu, maka jadilah data. Tetapi yang sebelum dia isi borang, masa dia duduk sembang dengan kita tu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh kita abstrakkan, kita boleh dengar dia punya interpretation, kita boleh dengar dia punya focus attention, kita mengetahui apa yang intention. Situ banyak maklumat. Sebab tu masa co-creating banyak maklumat. Apabila ditulis mengikut persoalan yang tanya, dia merupakan dalam bentuk data dah. Dia memberi data. Jadi tinggi lagi itu, yang ni yang kita duk latih orang tu. Nak dengar sambil sembang. Jadi setengah orang sambil bersembang dia tak tangkap. Dia kata baik isi borang ikut soalan lebih tepat. Ya betul. Sebab tu orang buat survey menggunakan borang. Borang dia big data sampai 10,000, 100,000 data pada dia orang pakai setengah berpuluh ton collection of data dah. Satu buku yang ditulis di Harvard saya baca. Dia tu tulis lebih kurang tulis dia daripada 30 tahun yang lalu baru siap. Saya dah beli buku tu berhubung dengan social emotional. Sebab dia study hidup orang tu daripada muda sampai tua. Sampai dia yang sekarang pun sama tua. Jadi bagaimana hebatnya pengarang buku ni. Yang saya beli dulu ada. Saya dah baca. Pasal saya belajar ni saya kena baca banyaklah sikit. Saya banyak yang tak tahu. Jadi yang kedua, bila Cik Hafni tanya, apa yang menentukan noises? Dia itu dalam peringkat pertama rupanya. Itu merupakan skill. Daripada noises tu pergi pada data pergi pada maklumat, information. Alright. Jadi data become information. Jadi soalan saya macam mana information? Sebab tu information mengikut apa yang data tu lah. Apa yang kita tanya daripada data tu, kita akan sama ada kita kata kita gunakan sistem SPSS ke, kajian macam-macam baru nak dapatkan keluarkan maklumat, information. Jadi saya dah cakap tuan-tuan dan puan-puan lebih kurang mungkin 45 ataupun 50 minit. Saya tak tahu. Kalau ada apa-apa soalan sila tanya, insya-Allah. Saya ingin sekarang ni saya dah cakap lebih kurang 40 minit. Okey. Jadi kalau ada apa-apa soalan sila. Terima kasih Cikgu Hafni. Nampak gaya cikgu kena belajar cikgu. Jadi bila tahu noises ni, kadang-kadang sambil kita bersembang dengan orang pun, kita boleh mendengar. Tapi kita kena dengar dengan arti kata untuk membantu orang, bukan nak naya orang. Bukan nak kita nak takbur diri, itu tak boleh. Sebab itu kena ada etik. Coaching pun dilatih etika. Etika kerja ni mustahab. Ada lagi cikgu kata banyak yang dapat dipelajari. Ya, okey, alhamdulillah. Jadi memang yang saya bagi ini merupakan orang kata sesuatu yang spike, satu yang nyata, benda yang terkeluar. Tetapi kalau dipelajari mungkin banyak yang perlu kita mengetahui. Jadi terima kasihlah kepada yang hadir, Cikgu Hafni, iaitu Cikgu Jinggo, Cik Rosli Saad, Cik Muhammad Nizam, Muhammad Ilyas, dan juga lain-lain sahabat yang saya tak nak baca di sini. Dengan tak ada apa ni, saya ingat setakat ini saja. Ingat insya-Allah besok kita akan sambung lagi dengan tajuk yang lebih jelas. Tajuk yang ada bersangkutan yang saya cakap ini. Esok merupakan pendalaman apa yang saya terangkan ini. Ini semua merupakan bentuk-bentuk yang perlu diketahui. What are the bigger picture sebelum pergi ke small picture.
bigger picture ni kadang-kadang dalam tu ada noises yang ada di dalam bigger picture. Jadi ada apa-apa lagi cikgu? Cikgu Hafni, apa komen cikgu sekarang sebelum saya nak tamat ni? Tolong bagi sikit maklumat sebelum saya nak tamat ni cikgu. Apa yang cikgu dapat maklumat hari ni yang boleh kita sharing? Dan saya boleh tambah lagi. Walaupun cikgu kata banyak yang dapat dipelajari daripada sudut mana, okey, ataupun daripada segi emosi kat mana, ataupun dari pemikiran yang mana yang betul-betul memberi maklumat ataupun memberi satu penambahan ilmu kepada cikgu. Sila cikgu. Saya mengalakkan cikgu tulis sesuatu, insya-Allah mudah-mudahan ramai yang dapat keuntungan. Okey, terima kasih. Ini maklumat untuk saudara sekalian. Apa yang tulis dari cikgu Hafni, iaitu seorang hipnoterapis. Apa yang saya perolehi adalah seni berkomunikasi dan seni mendengar. Betul? Yang penting saya dapat maklumat baru. So terima kasih. Memang banyak. Lepas tu nak mengetahui dia pula kena dilatih, dibimbing dan di mentor betul-betul. Ini saya mohon maaf. Setakat ini ya tuan-tuan dan puan-puan. Segala kelemahan itu daripada saya, kebenaran semua daripada Allah SWT. Kita hanya berusaha. Saya hanya berusaha sudah menyampaikan. Jadi sedikit sebanyak itulah kesediaan yang saya beri kepada sahabat semua. Mudah-mudahan bolehlah share dan bincang sesama mentor masing-masing apa yang saya sampaikan sini. Dan jika ada siapa-siapa yang berminat untuk belajar mengikuti kursus coaching atau mentoring atau coaching certification, sila hubungi saya. InsyaAllah saya akan balas balik. Tolong WhatsApp. Next time please WhatsApp ataupun hantar PM. Kadang-kadang line tak ada, kadang-kadang maklum sajalah. Walaupun sistem kita ada pun, kita pun terdedah pada kelemahan. Sekarang ni orang fikir bukan saja membantu individu, bukan saja dalam tim, dalam bentuk sistem. Sistem, sekarang ni kata sistem within system. Dalam satu dunia. Dunia pendengaran satu ilmu juga. Dunia percakapan tu satu ilmu juga. Jadi setakat ini saja tuan-puan, saya ucapkan terima kasih. Tolong share dan mudah-mudahan apa saya cakap ini dapat memberi sedikit sebanyaklah ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan tolong sharekan kepada kawan-kawan dan sila hebahkan apa ilmu kita dapat ini, mudah-mudahan dapat kita tingkatkan lagi. Saya ucapkan mohon maaf silap cakap, selaju cakap sebagainya. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.